pada negara yang telah melaksanakan dasar ini? Jika kita lihat pada negara-negara yang telah melaksanakan dasar gaji minimum ini, contohnya seperti pesaing utama kita pada era 80-an adalah seperti Korea, Taiwan dan Singapura. Mereka telah, Korea, Taiwan, Hong Kong dan Singapura, mereka telah melaksanakan dasar gaji minimum ini lebih awal daripada kita. Dan kejayaan mereka kita dapat lihat daripada segi mereka bukan lagi pesaing kepada kita, malah telah berubah ke status negara maju. Dan kita dapati produktiviti di negara mereka telah ditingkatkan. Dan jika kita lihat seperti di Singapura, walaupun mereka tidak mempunyai gaji minima yang khusus, tetapi ketua kepada kesatuan pekerja adalah seorang menteri kerajaan. Jadi mereka dapat turut serta dalam penetapan gaji dan di mana ia telah dapat meningkatkan produktiviti di negara berkenaan. Dan jika lihat gaji-gaji di negara-negara ini adalah lebih kurang 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada negara kita. Dan ini diakibatkan oleh produktiviti yang lebih tinggi. Jadi tanggapan bahawa gaji yang tinggi ini akan meningkatkan kos pengeluaran ini tidak berapa tepatlah. Dia adalah pendorong kepada peningkatan produktiviti. Jadi jika Malaysia ingin bersaing dengan negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong dan Korea, kita perlu cuba aplikasikan gaji minimum. Malah jika kita lihat kepada pesaing kita pada masa ini seperti Filipina, Indonesia, Kemboja dan sebagainya, mereka juga ada mempunyai dasar gaji minimum. Jadi jika kita tidak berubah, maka besar kemungkinan dalam beberapa tahun ke datang kita akan ditinggalkan oleh pesaing-pesaing kita pada masa sekarang lah. Tujuan kerajaan melaksanakan dasar gaji minimum ini, salah satunya adalah untuk under GTP, Government Transformation Program, di mana kerajaan berhasrat untuk mengalihkan negara kita kepada sebuah negara berpendapatan tinggi. Dan salah satu cara atau usaha pada pendapat kerajaan untuk beralih kepada negara berpendapatan tinggi adalah dengan meningkatkan produktiviti. Cara meningkatkan produktiviti yang diambil oleh kerajaan ini adalah dengan melaksanakan gaji minima, dengan tanggapan umum atau tanggapan daripada pihak majikan adalah peningkatan gaji bermaksud peningkatan kos pengeluaran dan bermaksud pengurangan keuntungan. Tapi sebaliknya, peningkatan gaji ini akan memberi motivasi kepada pekerja-pekerja untuk melakukan. Pada masa ini jika kita lihat, kebanyakan pekerja akibat daripada kadar gaji yang rendah, khasnya di bandar-bandar, mereka perlu melakukan kerja part-time. Jadi you kerja 8 jam di pejabat dan kemudian you pergi luar kerja. Jadi bila mereka pulang ke tempat kerja, kadar produktiviti mereka rendah sebab konsentrasi tidak ada di situ. Jadi dengan gaji minima ini boleh meningkatkan produktiviti. Dan bagaimana cara kita boleh meningkatkan produktiviti adalah setakat ini daripada tahun 80-an 90-an kita telah cuba bersaing dengan negara-negara maju dengan menggunakan kelebihan daripada segi tenaga buruh yang murah. Jadi apabila kita ada tenaga buruh yang murah, ya kita boleh keluarkan lebih output. Tapi daripada segi output per pekerja adalah kurang. Contohnya jika kita ada seorang pekerja boleh keluarkan 10 unit, bila kita bawa 3 orang kita boleh keluarkan 30 unit. Tapi secara purata masih tetap 10. Jadi dengan penggunaan kadar gaji minima ini secara tidak langsung akan memaksa pengeluar-pengeluar untuk beralih kepada pengeluaran berasaskan teknologi. Sebab sekarang di Malaysia kalau kita lihat, kita lebih bergantung kepada buruh daripada kapital. Jadi dengan cara dasar gaji minima ini secara tidak langsung akan memaksa pengeluar-pengeluar untuk mencari jalan untuk mengurangkan kos. Jadi bagaimana mereka akan mengurangkan kos? Mereka akan pergi kepada R&D. Okay, jadi bila mereka pergi kepada R&D, mereka akan lihat kaedah baru pengeluaran dengan menggunakan teknologi. Jadi dengan menggunakan buruh yang sama, kita akan mengeluarkan hasil yang lebih tinggi. Ini yang dimaksudkan dengan produktiviti. Ini objektif kerajaan lah. Ini cara yang digunakan di Korea dan di Hong Kong dan sebagainya, di mana kita lebih bergantung kepada produktiviti.
Satu penyataan berkembangan bahawa ini untuk dasar dari minimum diperkenalkan secara berperingkat dari bimbang produktiviti atau usaha. So mungkin dijelaskan. Setiap dasar yang dijalankan oleh kerajaan ini memang kerajaan akan mengambil kira pelaksanaannya, sebab kita tak boleh pastikan just announce today besok kita dapat hasil dia. Dan apa yang diumumkan oleh Datuk Seri semalam, kalau kita lihat memang kerajaan mengambil kira pandangan daripada Persatuan Pengeluar, di mana kerajaan menyatakan bahawa dasar ini perlu dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan selepas diwartakan, dan bagi majikan kecil mereka diberi tempoh 12 bulan. Dan tambahan pula, jadi kerajaan masih menyediakan pelaksanaan secara fleksibel, di mana jika ada pihak majikan yang mempunyai masalah, mereka boleh berbincang dengan kerajaan untuk menangguhkan. Tapi jika kita berikan banyak kelonggaran, dan ini memungkinkan masalah pelaksanaannya tidak akan berhasil. Okey. Dan satu lagi dari segi pelaksanaan, sebab kerajaan penetapan dasar ini adalah across the board, di mana seluruh semenanjung Malaysia 900. Jadi pemantauan ini perlu, sebab akhirnya gaji itu akan ditetapkan berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi bila gaji ditetapkan pada 900, mungkin ada segelintir orang yang sanggup bekerja di bawah 900, dan mungkin mereka akan dieksploitasikan oleh majikan di kawasan-kawasan luar bandar, di mana mungkin majikan akan menawarkan gaji 800 atau 750 yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, tapi di bawah gaji minimum. Jadi pemantauan itu penting. Okey, setiap dasar yang dilakukan oleh kerajaan memang akan mengambil kira dari aspek sosial. Walaupun dasar ni diwartakan sebagai untuk meningkatkan produktiviti, dia lebih kepada seperti serampang dua mata, di mana ya kita meningkatkan produktiviti pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama kita cuba mengubah negara kepada negara berpendapatan tinggi, dan ini akan dengan gaji yang lebih tinggi ini akan meningkatkan daya beli atau nilai pendapatan bagi pekerja, purchasing power. Okey, di mana dengan peningkatan pendapatan ini pekerja-pekerja dapat memperbaiki kos sara hidup. Okey, sebab sara hidup sekarang di kawasan bandar khasnya merupakan masalah, dan ini mungkin dengan meningkatkan kadar di sekitar 900, walaupun pada pendapat saya masih rendah, tapi akan dapat membawa banyak keluarga daripada kadar kemiskinan. Jadi daripada segi pengurangan kadar kemiskinan, kerajaan mungkin dapat mencapai objektifnya, dan pada masa yang sama penetapan gaji 900 ni akan mendorong lebih banyak how you call that, yang di luar labor force, tenaga kerja akan turut serta. Sebab setakat ni kita dapati gaji yang salah satu sebab gaji yang banyak yang menjadi suri rumah atau tidak mahu bekerja adalah sebab gaji yang rendah. Okay, jadi mereka cuba cari pendapatan yang pekerjaan yang lain atau tidak mahu turut serta sebagai tenaga buruh. Jadi dengan gaji yang atraktif ini, penawaran buruh akan meningkat, dan adalah diharapkan agar penawaran buruh ini dapat menggantikan tenaga asing. Sebab kita perlu berterima kasih kepada pekerja asing, sebab salah satu sebab Malaysia maju adalah dengan bantuan pekerja asing. Akan tetapi kita terlalu bergantung kepada pekerja asing, dan kemasukan pekerja asing ini secara tidak langsung telah menekankan tahap gaji di Malaysia. Sebab majikan enggan membayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja Malaysia, sebab mereka ada alternatif yang lebih murah. So bila kamu menuntut gaji yang tinggi dan mereka compare dengan pekerja asing, mereka sanggup bekerja 12 jam, sanggup bekerja lama dan gaji yang rendah. Sebab pekerja asing ni mereka sanggup bekerja dengan gaji yang rendah, sebab bila ditukarkan pada kadar pertukaran asing lebih tinggi di negara mereka. Jadi yang rugi masyarakat kita. Jadi dengan penetapan gaji minima ini, majikan-majikan perlu cuba fikirkan kaedah di mana kita menukarkan tenaga buruh asing kepada tenaga buruh domestik. Jadi secara tidak langsung ini akan satu mengurangkan buruh asing, bukan totally hapuskanlah, tapi kurangkan. Mungkin masalah sosial akan berkurangan, dan juga dengan peningkatan gaji yang tinggi, yang gaji yang minima ini
akan mengurangkan masalah sosial. Sebab kebanyakan masalah sosial ni dia asas dia atau pokok dia adalah pendapatan. Jadi bila ada pendapatan, standard of living akan improve. Jadi bila standard of living improve, mereka akan jadi lebih. Tapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara berperingkat dan pemantauan perlu dilakukan. Okey. Jadi 1/3 lagi itu di antara 900 pekerja. Jadi bila dia memasuk 1/3 pekerja saja yang akan kecewa dengan ditekan disebabkan oleh perwakilan. Okay. Jadi kita juga membuat jadi dalam terpaksa pergi kepada gaji minimum 700. Sebab pekerja kami sekarang akan terlalu bergantung kepada perwakilan. Dan ini membebankan kerajaan yang sangat kecil hari ini kan. Kalau kita lihat detail jadi dapat dalam lebih kurang bila disebutkan hidup dia tinggi. Jadi bila taraf hidup tinggi, rakyat akan puas. Okay. Jika mungkin keluar topik lah, tapi kita lihat dari segi pilihan raya. Okey, salah satu sebab kenapa Johor merupakan sibuk buat BN adalah kebanyakan penduduk di Johor yang bergantung kepada pendapatan dari Singapura. So, bila mereka bekerja di Singapura, pendapatan bila convert ke ringgit mereka so, tak ada komplain. Okay. So, puas hati, gaji 2,000, 3,000. Tapi, gaji diterima daripada Singapura. So, tenaga kita yang kompetitif, pekerja kita menjadi buruh asing di negara lain. Dan taraf hidup mereka tinggi. Jadi, bila taraf hidup mereka tinggi, no comment. Akan tetapi, bila kita lihat kepada negeri-negeri di utara, yang kebanyakannya di bawah pembangkang, kita lihat penduduk di situ atau pekerja di situ tidak puas hati kerana dari segi gajinya. End of the day, basic survival lah. Bila you ada uang, kita happy. Jadi kita tak nak tukar kerajaan. Tapi bila kita tak ada, kita puas hati, kita tidak puas hati, kita kata the government is not doing anything for us. So mungkin dengan cara ni, sebab tu di Johor, kalau you lihat, I don't think there will be any problem. Okay, sebab dari segi ekonomi mereka kukuh. Jadi tak payah perubahan government, tak payah apa-apa. Jadi yang akan tak puas hati tu bila pendapatan tak cukup. Mungkin kerajaan ni cuba kurangkan jurang kemiskinan lah. Dari segi sosial satu-satu ditanya, sebab kat Malaysia ni kita punya jurang pengagihan pendapatan adalah tidak bukan, dia pengagihan pendapatan di Malaysia dia tidak unequal distribution lah dia kata. Tak serata. Sebab dekat Malaysia ni kalau dikatakan 40% penduduk di Malaysia pendapat 40% penduduk dia contribute dalam lebih kurang 10 hingga 15% daripada pendapatan negara. Jadi ramai yang miskin. Jadi yang kontrol 50% pendapatan negara ni adalah 20% yang di atas. Jadi 20% kontrol 50%, 40% dia kontrol dalam 10%. Jadi kerajaan kena ambil kira ni lah. Jadi mungkin ini salah satu dasar ni, dengan meningkatkan pendapatan mungkin boleh mengurangkan jurang pendapatan lah. Satu masalah di Malaysia lah. Jadi bila pokoknya gaji. So bila gaji dan peningkatan. Dan satu lagi masalah yang mungkin akan timbul, dia kata bila gaji minima, kos pengeluaran akan meningkat, kos pengeluaran meningkat, harga barang akan meningkat. Dan ini akan meningkatkan kepada inflasi. Tapi kita perlu ambil kira, jika harga barang naik, tapi gaji dah naik lebih tinggi. Jadi bila peningkatan gaji yang lebih tinggi ni, jadi bila yang komen biasalah, dia kata okey, sebab harga naik, bila harga naik, sebab gaji naik, so kos pengeluaran meningkat. So bila kos pengeluaran meningkat, pengeluaran akan mengalihkan kos pengeluaran ini kepada pengguna. Jadi bila dialihkan kepada pengguna, pengguna perlu bayar harga yang lebih tinggi. Tapi jika gaji kita tinggi, kita tak ada masalah bayar harga yang lebih tinggi. Sebab harga yang tinggi ini akan dialihkan balik kepada pekerja yang bekerja dalam industri berkenaan dan mereka mampu membayar.
pada masa sekarang ni masalahnya harga barang naik tapi gaji tak naik. Sebab berdasarkan kepada data Bank Dunia, gaji di Malaysia secara purata meningkat hanya dalam 2 hingga 3% tahun. Tapi inflasi kita 3 hingga 4%. Jadi harga barang naik lebih cepat daripada peningkatan gaji. Okey. Contohnya jika harga barang naik 10 sen, gaji kita akan naik 20 sen, kita masih boleh cover. Okay. Di Malaysia kalau kita lihat harga barang melompat lah kan, tapi gaji tak naik. Okay. So your basic start macam kita lihat macam bila saya belajar di universiti dulu, you beli nasi lemak bungkus 5%. Okay. Gaji seorang pensyarah di universiti dari dulu sampai sekarang sama saja. Tapi yang nasi lemak bungkus sekarang tinggi 20%. So dah naik 100%. Kan? Jadi memang harga barang naik tapi gaji tak naik. Jadi dengan gaji minima ni mungkin akan mengurangkan masalah daripada segi golongan berpendapatan rendah lah. Okay, dan harapan saya adalah agar kerajaan tidak berhenti setakat 900, sebab janji kerajaan adalah ini akan secara berperingkat-peringkat. Dan akhirnya Datuk Subhar juga dah ada beritahu bahawa jangka panjang mereka akan mempunyai satu gaji minima bagi satu Malaysia. Jadi 900 ni adalah permulaan. Sebab kalau kita 900 for the next 10 years, no way. So 900 ni permulaan dan secara berperingkat-peringkat dia perlu diubah. Dan adalah lebih elok jika kerajaan boleh kita sekarang bezakan dari Semenanjung dan Sabah Sarawak. Mungkin dalam Semenanjung tu pun kita perlu bezakan. Okay, dan ini tidak akan jadi masalah sebab kebanyakan industri adalah di kawasan bandar. Jadi kita boleh meningkatkan gaji lebih tinggi di peringkat itu. Okay.